Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Kita masih lagi dalam tajuk unit 9, Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Seperti mana yang kita telah belajar pada minggu yang sebelumnya berkaitan tajuk ini, murid-murid telah belajar bagaimana tertubuhnya Kesultanan Melayu Melaka dan di manakah letaknya lokasi Kesultanan Melayu Melaka di dalam peta Tanah Melayu ataupun peta Malaysia, dan sumber pengasasan Kesultanan Melayu Melaka yang kita ketahui ada dua sumber yang kita rujuk, iaitu melalui Sulalatus Salatin ataupun yang dikenali sebagai Sejarah Melayu, dan daripada Summa Oriental yang bersumberkan daripada Eropah, yang ditulis oleh Tom Pires. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada pembelajaran apa yang kita akan pelajari pada hari ini, mari kita ketahui apakah standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Melalui objektif 5.2.4, murid akan dapat menghuraikan asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber, dan melalui standard pembelajaran 5.2.6, murid dapat menjelaskan kepentingan sumbangan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Seperti mana yang diketahui dalam pelajaran yang lepas, negeri Melaka ini diberi nama berdasarkan satu peristiwa seperti mana gambar yang ditunjukkan. Adakah murid-murid masih ingat lagi peristiwa yang telah kita pelajari dalam pembelajaran yang lepas? Iaitu bagaimana para mesyuara bersama pengikutnya telah melihat satu peristiwa di mana seekor pelanduk telah menendang anjing-anjing buruannya. Kali ini kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana asal-usul nama Melaka. Seperti gambar yang dipaparkan, inilah yang telah Kerajaan Negeri Melaka simpan data ataupun maklumat berkenaan asal-usul Melaka, iaitu melalui nama sebatang pokok seperti dalam gambar, dan ditunjukkan bagaimana rupa bentuk buah Melaka dan binatang ataupun haiwan yang menjadi logo jata negeri Melaka, iaitu pelanduk. Okey, mari kita lihat apakah sumber yang dirujuk bagi memberikan maklumat yang tepat berkenaan asal-usul negeri Melaka. Sumber yang pertama iaitu melalui Sulalatus Salatin ataupun Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, ada menyebut bahawa nama pokok Melaka yang menjadi tempat para mesyuara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjing buruan yang dibawa semasa mereka berburu. Okey, yang kedua, sumber daripada negeri Arab yang menjelaskan bahawa Melaka bermaksud Malakat, yang bermaksud perhimpunan segala dagang. Sudah kita ketahui pada zaman era kegemilangan negeri Melaka bahawa Melaka terkenal sebagai pusat dagangan, pusat jual beli, peniaga-peniaga, dan mempunyai pelabuhan yang pesat ataupun pelabuhan yang aktif pada waktu itu. Melaka juga dikenali sebagai Mulakah yang memberi makna pertemuan. Daripada sumber-sumber yang lain, yang ketiga, melalui sumber daripada negeri ataupun negara India, mengikut mitos Hindu, mitos ini adalah cerita-cerita yang dikisahkan daripada orang-orang ataupun zaman-zaman, dari zaman ke zaman. Mengikut mitos negeri Hindu ini, bahawa Melaka disebut sebagai Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta.
dan seterusnya. Pokok ini juga bermaksud pokok yang mempunyai buah yang masam. Mungkin ada kaitan dengan pokok Melaka dalam peristiwa semasa Parameswara dan pengikut-pengikutnya yang melihat peristiwa pelanduk sedang menendang anjingnya. Okey, sumber yang keempat ialah daripada Summa Aurantia, iaitu sumber daripada Eropah yang ditulis oleh bukunya telah dibukukan dan ditulis oleh Tom Pires, yang menyatakan bahawa Melaka diambil daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Daripada sumber-sumber yang telah dinyatakan tadi, mari kita melihat apakah sumbangan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kita ketahui bahawa pengasasnya adalah Parameswara. Ini gambar menunjukkan gambar ilustrasi, bukan gambar sebenar, Parameswara. Okey. Yang pertama, sumbangan yang dapat kita lihat daripada pengasas Kesultanan Melayu Melaka ini ialah dapat mengasaskan Empire Kesultanan Melayu Melaka, yang kita ketahui Melaka sebuah empire yang kuat semasa zaman pemerintahannya di Kepulauan Melayu. Yang kedua, Parameswara juga telah memajukan perdagangan dan pelabuhan Melaka, kerana sumber ekonomi sesebuah kerajaan pada waktu itu ialah melalui laut. Jadi pelabuhan Melaka telah menjadi pelabuhan yang maju dan padat dengan pedagang-pedagang daripada kerajaan ataupun negara-negara lain. Yang ketiga, sumbangan pengasas Kesultanan Melaka melalui pengembangan agama Islam di Melaka yang kemudiannya tersebar ke kawasan dan negeri lain. Pada waktu itu, hubungan baik negara ataupun kerajaan Melaka yang baik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang lain, misalnya daripada kerajaan-kerajaan negeri ataupun negara Arab, telah menyebabkan Islam ini tersebar dengan luas di Melaka dan kawasan-kawasan lain. Dan yang keempat, dapat membentuk sistem pemerintahan yang teratur di Melaka. Oleh kerana Melaka sebuah kesultanan ataupun kerajaan yang kuat dan hebat pada waktu itu, Parameswara telah mewujudkan satu pemerintahan yang teratur melalui undang-undang yang telah ternyata ataupun telah dibuktikan dalam buku-buku sejarah. Dan yang terakhir, apakah sumbangan? Iaitu dapat menjamin kedaulatan dan keamanan Melaka. Sudah pasti di era pemerintahan Kesultanan Melaka, kita dapat lihat sumbangan daripada pembesar-pembesar seperti Bendahara Tun Perak dan Laksmana Hang Tuah dalam menjamin kedaulatan dan keamanan negara ataupun kerajaan Melaka. Seterusnya, sebagai kesimpulan, mengapakah kita harus menghargai sumbangan Melaka? Kalau lihat pada gambar ini adalah Muzium Melaka. Kalau murid ada peluang, boleh datang ke Melaka dan melihat sendiri bukti-bukti sejarah zaman Kesultanan Melaka. Di sini cikgu berikan dua. Mengapa kita harus hargai sumbangan baginda ataupun pengasas Kesultanan Melayu Melaka ini? Yang pertama, pengasasan Kesultanan Melayu Melaka telah meletakkan asas yang kukuh ke arah pembentukan kerajaan Melayu yang lain, seperti kerajaan negeri Pahang yang wujud pada waktu itu, Perak, dan juga kerajaan negeri Johor. Yang kedua, sumbangan baginda dalam membangunkan Melaka telah berjaya menjulang nama Melaka di pesada antarabangsa sehingga ke hari ini. Kita juga patut bersyukur sebagai rakyat Malaysia kerana dengan adanya sejarah-sejarah kegemilangan kesultanan kerajaan-kerajaan yang lampau, utamanya kerajaan Melaka ini, telah menjadi motivasi dan penggerak asas kemajuan negara kita sekarang. Okey, sebelum kita berakhir,
Di sini cikgu ingin murid menyiapkan tugasan sebagai bukti pemahaman murid-murid melalui pentaksiran bilik darjah. Okey, kalau bagi murid-murid yang ada buku sejarah, buku aktiviti sejarah Sukses A+, boleh buat di dalam muka surat 75 dan 76. Bagi murid-murid yang tidak ada buku tersebut, murid-murid boleh menyalin latihan yang diberikan ini ataupun tugasan yang diberikan ini dalam buku latihan ataupun buku tulis. Okey, untuk muka surat 75, latihannya berkaitan dengan rajah asal usul negeri Melaka. Murid-murid boleh merujuk nota dalam buku teks ataupun nota yang cikgu jelaskan tadi yang berkaitan asal usul nama Melaka yang dipecahkan daripada beberapa sumber. Yang pertama melalui Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu, kedua daripada sumber Arab, ketiga daripada sumber India dan keempat daripada Sumer Oriental. Okey, seterusnya di muka surat 76 berkaitan peta aiting. Murid-murid perlu lengkapkan peta aiting ataupun peta minda berkaitan sumbangan para mesyuara terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Dan kemudian terangkan sebab kita perlu menghargai sumbangan baginda tersebut. Dan yang seterusnya, murid juga perlu menjawab mengapakah kita perlu menghargai sumbangan baginda. Seperti biasa, jika ada sebarang masalah atau kemuskilan, murid-murid boleh bertanya melalui akaun Delima dalam Google Classroom. Dan juga jika tidak dapat menggunakan saluran tersebut, murid-murid boleh bertanya ataupun menghantar tugasan melalui WhatsApp atau Telegram melalui talian yang cikgu nyatakan atau paparkan di sini. Okey, itu saja pembelajaran secara maya atau rakaman yang cikgu sediakan ini. Semoga murid terus dapat belajar di rumah. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih. Dan ingat moto kita, sejarah adalah warisan bangsa dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.